أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jugalah pahala yang besar. Dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Jangan sekali-kali kita menanamkan satu sifat yang sangat dibenci oleh agama, iaitulah khianat. Khianat merupakan satu sifat yang ada pada musuh, satu sifat yang ada pada mereka yang membencikan kebenaran, satu perangai yang ada dalam orang yang akan memusnahkan terutamanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pada Nabi dan Rasul itu, sifat khianat ini merupakan satu sifat yang mustahil ada, kerana Nabi dan Rasul itu menyampaikan kebenaran. Jika kebenaran itu dikhianati, disembunyikan atau tidak disampaikan dengan sepenuhnya, sudah tentulah risalah atau agama Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan sempurna sehingga kini. Maka apabila kita melihat kepada ayat tadi, pesanan Allah yang begitu keras, jangan khianat Allah, jangan khianat kepada Rasul. Bagaimanakah hari ini kita hendak menjaga hubungan kita dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lawan kepada khianat itu ialah amanah. Dan umum mengetahui bahawa amanah itu merupakan satu perkara yang sangat berat untuk dilaksanakan. Dan setiap amanah yang diberikan ke atas setiap hamba itu tak sama. Ada orang biasa amanahnya kurang, ada orang yang dilantik sebagai pemimpin maka amanahnya lebih. Dan ketahuilah, yakinlah bahawa semua amanah ini pasti akan disoal dengan detailnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keadaan dunia yang kita melihat sekarang ini dalam keadaan yang semakin terancam, maka kita hendaklah memperkukuhkan kembali amanah-amanah yang telah pun diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya amanah kita dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bagaimana kita nak jaga amanah kita dengan Allah? Antaranya, ikutlah segala perintah Allah, walaupun perintah tersebut mungkin satu perkara yang sukar dan berat untuk kita. Tinggalkan segala larangan dan tegahannya, walaupun pada larangan dan tegahan itu mungkin ada perkara-perkara yang mampu mengembirakan kita, yang mampu memberikan kepada kita sedikit keseronokan. Kerana sebagai seorang hamba yang benar-benar memegang amanahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih ditaati dan ditakuti melainkan kalau ia ditimpa dengan marah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita lihat, tanya kembali kepada diri kita, apalagi amanah yang sepatutnya kita lakukan sebagai hamba Allah yang kita ringankan atau kita tinggalkan. Perbetulkan perkara-perkara ini, luruskan saf kita di hadapan Allah. Walaupun mungkin sekarang dengan melaksanakan amanah Allah, manusia akan membenci kita, manusia akan menjauhkan diri daripada kita. Namun itu bukan halangan, sebab tidak ada satu manusia pun yang mampu menolong kita, melainkan satu-satunya pertolongan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mendatangkan melalui lidah mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang memegang amanahnya dengan agamanya, yakni ajaran yang dibawa oleh Nabi yang datang daripada Allah, Allah tidak akan mensia-siakan kehidupannya. Allah Ta'ala akan mencukupkan segala keperluannya dan memberikan jalan kejayaan kepadanya di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, lihat pula kita kepada amanah kepada Rasul. Hari ini kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanggalah, bergembiralah dan berasa mulialah kerana kita mendukung dan menjunjung perjuangan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang bertungkus lumus, yang meninggalkan segala-galanya, yang tidak memandang kepada harta dan dunia kecuali ingin melihat seramai-ramai manusia berada di jalan kebenaran, bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hari ini hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita amalkan?
Bagaimana pula dengan akhlak dan adab yang telah pun ditunjuk ajar serta ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah akhlak-akhlak itu menjadi pakaian kita? Sudahkah adab-adab itu telah pun berada kukuh di dalam diri dan hati kita?